Lepas solat zuhur makan pula. Asar tadi sebelum nak mai kuliah maghrib makan lagi. Lepas Isya sat lagi kambing 4 ekor pula dah. Masya-Allah. Berapa ekor? 4 ekor. Wa rabaituka bi ni'mati, dan aku pupuk kamu dengan nikmatku. Masya-Allah. Tak pernah terbayang. Tak sangka pun. Saya bukan bincang dengan saudara Sobri nak kena sediakan kambing untuk saya ada. Tapi sampai-sampai pakcik tu begitu kata, Ustaz malam ni 4 ekor kambing. Masya Allah. Rezeki. Manusia nak hidup, Allah Ta'ala sediakan berbagai-bagai jenis makanan dan berbagai-bagai jenis cita rasa minuman-minuman. Makan, minum, Masya Allah. Tak pernah putih-putih. Semenjak dilahirkan sampailah ke malam ini. Masya Allah. Allah pupuk kita dengan nikmat dia. Ni saya nak ajak kita fikir ni. Manusia setelah hidup, manusia memerlukan tempat untuk berteduh. Manusia perlukan rumah. Nak buat rumah, nak bina rumah. Zaman dulu bina rumah dengan kayu. Rumah mak pak kita di kampung dulu, Allah Ta'ala menyediakan kayu-kayu, pokok-pokok balak yang besar-besar. Dengan nikmat akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Manusia tebang pokok, manusia kilangkan kayu, manusia belah kayu, manusia buat tiang, manusia buat papan, buat lantai rumah, buat dinding rumah, buat kuda-kuda. Masya Allah. Siapakah yang menyediakan segalanya itu untuk perlindungan hidup manusia daripada hujan panas dan seumpamanya? Allah yang menyediakan alat-alat untuk manusia membina rumah mereka. Wa rabaituka bi ni'mati, dan aku pupuk manusia itu dengan nikmatku. Masya Allah. Zaman sekarang ni nak cari rumah papan tak ada buat rumah batu, buat banglo-banglo besar-besar, buat villa-villa canggih-canggih, buat istana hebat-hebat. Maka manusia nak bina rumah batu mereka, bangunan-bangunan mereka, kompleks-kompleks perniagaan mereka, gedung-gedung perniagaan mereka, nak bina bangunan dengan menggunakan batu. Aku ciptakan untuk kamu bukit bukau dan gunung ganang. Kamu letup bukit bukau dan gunung ganang. Kamu proses batu-batu besar menjadi batu-batu kecil untuk jadikan bahan konkret pembinaan rumah kamu. Allah sediakan batu untuk pembinaan rumah manusia. Batu saja tak cukup, manusia memerlukan besi. Allah Ta'ala menurunkan besi daripada langit melalui proses penurunan air hujan, proses pemendapan dalam perut bumi, melalui proses evolusi yang panjang. Besi terbentuk di dalam dasar bumi. Manusia lombong biji besi, buat besi, proses besi, kilangkan besi. Besi digunakan untuk membangunkan rumah kita. Masya Allah. Digunakan untuk membangunkan banglo-banglo kita. Masya Allah. Digunakan untuk membuat jambatan-jambatan. Masya Allah. Digunakan untuk membuat kenderaan-kenderaan kita, untuk kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat menggunakan besi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bila siap kenderaan daripada besi, manusia memerlukan tayar. Allah Ta'ala sediakan pula getah. Getah digunakan oleh manusia untuk membuat tayar kenderaan manusia. Wa rabaituka bi ni'mati, dan aku pupuk kamu dengan nikmat-nikmatku wahai anak Adam. Masya Allah. Ringkas kata, segala keperluan-keperluan hidup anak Adam ini semua disediakan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu nak kira nikmat-nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya kamu tak akan mampu untuk menghitung dan mengiranya. Sampai sekarang ni duduk dalam gelap, manusia memerlukan kepada tempat yang terang. Allah Ta'ala jadikan sungai dengan gunakan air sungai yang turun tak berhenti-henti. Manusia guna akal fikir mereka buat hidroelektrik, maka listrik dapat disalurkan sampai ke dalam rumah tangga kita. Pejabat-pejabat kita, surau kita duduk dalam surau dalam keadaan panas, maka Allah Ta'ala bagi akal fikiran. Manusia gunakan akal mereka untuk mencipta kipas angin, untuk mencipta alat pendingin udara, duduk dalam keadaan nyaman. Siapa yang sediakan kepada manusia dan Adam? Wa rabaituka bi ni'mati, dan aku pupuk kamu dengan nikmat-nikmatku wahai anak Adam. Masya Allah. Semua anak Adam menikmati
apa yang telah disediakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Akan tetapi Allah Ta'ala menyatakan, wa anta tukhalifuni wa ta'sini. Dalam waktu yang sama engkau menikmati segala nikmat-nikmat yang telah aku anugerahkan, yang telah aku ciptakan, yang aku sediakan untuk kamu semua wahai anak Adam. Dalam waktu kamu mengecapi segala nikmat-nikmatku, wa anta tukhalifuni wa ta'sini, namun kamu tetap melawan aku, kamu tetap menentang aku, wa ta'sini, kamu tetap melakukan maksiat kepada aku. Kerana apa kamu tentang aku? Kenapa kamu lawan aku? Sebab kamu kata lawan, tetap lawan, sampai Allah pun kamu lawan, kata Allah. Allah beritahu kita, Masya Allah. Belik tak? Manusia ni punya tak sedar diri, manusia ni punya tak patut. Kamu menikmati segala nikmat-nikmat yang telah aku sediakan kepada kamu, makan, minum, tempat tinggal, udara, segala keperluan hidup kamu, semua aku sediakan untuk kamu. Dalam waktu yang sama kata Allah, wa anta. Orang yang belajar bahasa Arab, waw tu dia panggil wawul hal, wal hal, sedangkan kamu wahai anak Adam tukhalifuni, selalu melawan aku, selalu menentang aku. Dalam waktu kamu lawan dan tentang aku, wa ta'sini, kamu tetap melakukan maksiat demi maksiat terhadap aku. Masya Allah. Itulah apa yang sedang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai anak Adam. Jadi ramai manusia-manusia yang telah mengaku Islam pun, yang mengaku menjadi hamba Allah pun, tetap juga melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan maksiat terhadap Allah. Jadi malam ni Allah Ta'ala pilih kita mai duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita pernah melakukan keterlanjuran, buat dosa dan sebagainya. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena bertaubat ke Allah. Ada orang lawan Allah, dia tentang Allah, dia melakukan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran Allah yang ada dalam Quran dia tinggalkan. Bahkan kadang-kadang dia lawan Al-Quran. Sebab apa tadi? Sebab dia kata lawan, tetap lawan. Allah pun kadang-kadang dia lawan. Kita pun kena lawan juga. Ni tak lama lah ni, PRU 13. Nak lawan tak? Lawan, tetap lawan. Lawan, tetap lawan. Selangor ni lagi kuat, kena lawan. Sebab puak-puak Taurut nu sedang membuat perancangan-perancangan untuk merampas kembali negeri Selangor ini daripada Pakatan Rakyat, daripada gabungan kesatuan rakyat dalam negeri Selangor Darul Ihsan ini. Musuh-musuh kita, golongan-golongan Taurut yang tak senang dengan perkembangan yang baik yang sedang berlaku ini, sedang membuat konspirasi, sedang melakukan al-mu'amarat, sedang membuat perancangan-perancangan jahat. Macam mana cara pun mesti Selangor dirampas oleh mereka. Tuan-tuan nak lepas ke tak mau lepas kepada mereka? Tak apa nak mau jawab. Jangan takut. Ustaz Sobri tolong pangat. Tuan-tuan jangan takut. Lama lah kan tak kena pangat kan? Kena main pangat. Kami semalam matampau Datuk Seri Anwar Ibrahim mai tolong pangat. Jadi saya pula mai di Selangor pula. Pangat orang Selangor pula. Kena saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu untuk perkara kebaikan dan perkara yang boleh membawa takwa kepada Allah. Wa anta tukhalifuni wa ta'sini, sedangkan kamu tetap lawan aku, tetap tentang aku dan tetap melakukan maksiat terhadap aku. Kadang-kadang kamu tolak Al-Quran.
Hakikat ini sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Ibu bapa nak catit. Nak tulis sebagai bahan ilmu dan pegangan kita. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 Allah merakamkan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan telah berkatalah oleh Rasul. Ar-Rasul di sini siapa dia? Ar-Rasul di sini siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahu kepada kita bahawa Rasulnya Muhammad SAW mengadu kepada Allah. Wa qala rasulu, dan berkatalah oleh Rasul, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, bangsa aku, kaum kerabat aku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini, mengambil Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Ini merupakan satu maksiat yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar, sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW pun mengadu kepada Allah dalam ayat 30 Al-Furqan ini. Wa qala rasulu, dan berkatalah oleh Rasul kita Muhammad SAW, dia kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaum aku, bangsa aku, wahai Allah, menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Ini di antara perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam. Anak Adam yang mana? Anak Adam yang diciptakan oleh Allah. Anak Adam yang mana? Anak Adam yang sedang mengecapi nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada mereka. Dalam waktu yang sama kata Allah, wa anta tukhalifuni wa ta'sini, engkau lawan aku, engkau tentang engkau, dan engkau buat maksiat kepada aku. Di antara maksiat dan pertentangan manusia terhadap Allah ialah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah menyatakan, orang yang dianggap hamba Allah, yang dianggap anak Adam, yang dianggap meninggalkan Al-Quran itu 5 golongan. Tuan-tuan catat. Apa golongan? 5 golongan. Yang pertama, orang yang dianggap meninggalkan Al-Quran ialah, yang pertama, orang yang berpaling dari mendengarkan dan mengimani Al-Quran. Itu yang pertama. Dia cukup tak mau Quran. Dia cukup tak mau dengar orang baca Quran. Lebih-lebih lagi dia tak mau sangat dengar baca ayat kursi. Dia tak mau dengar baca apa? Ayat kursi. InsyaAllah kalau ada masa bulan depan saya mai buat tafsir khusus tentang ayat kursi. Malam ni tak apa, kita kona kok lain dulu. Sebab saya nak baca hadis tadi bagi berhabis. Boleh tak Ustaz Zul? Bulan depan saya nak bagi satu malam lagi. Kita nak buat ceramah, tajuk dia ayat kursi. Satu pendedahan ilmu yang cukup enak kita dengar. Yang pertama, golongan yang dikira meninggalkan Al-Quran ialah orang yang berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Pertama, cek ni, takut-takut kita tergolong dalam golongan ini. Yang kedua, orang yang dianggap meninggalkan Al-Quran ialah orang yang berpaling dari mengamalkan Al-Quran walaupun membaca dan mengimaninya. Orang yang berpaling dari mengamalkan Al-Quran walaupun membaca dan mengimaninya, orang ini tetap dianggap meninggalkan Al-Quran. Dia baca sedap, dia baca.
Kalau tuan-tuan dengar dia tarik lagu Taranum, Masya Allah, punya sedap. Kadang-kadang sampai meleleh yang liung kita dengar punya sedap. Tapi orang yang baca Quran sedap tu, Masya Allah, kadang-kadang apa yang dia baca dalam Quran, dia tak mengamalkan apa yang dia baca. Allah Ta'ala suruh menutup aurat, dia mendedahkan aurat. Allah Ta'ala mewajibkan semayang, dia tinggal semayang. Dia baca sedap tak? Sedap. Kita baca tajwid tak betul, dia tolong teguk. Masya Allah. Allah Ta'ala suruh meninggalkan judi, dia berjudi. Allah Ta'ala mengharamkan riba, dia bekerja yang terlibat dengan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pengkhianatan, dia melakukan pengkhianatan terhadap diri dia, bangsa dia, umat dia, rakyat dia. Kalau dia seorang pemimpin, orang suruh bela lembu elok-elok, dia pergi berhabis duit lembu. Contohnya, siapa dia? Wallahu alam. Tuan-tuan jangan tuduh saya kata kat siapa-siapa pula. Lembu. Rakyat dalam keadaan memerlukan dana, wang ringgit, anak-anak yang nak pergi sambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi, rakyat memerlukan duit, maka mereka guna duit cara kok lain pergi beli badak. Baca tak surah abang ni? Pergi beli badak. Masya Allah, punyalah badak. Pergi duk beli badak nak bubuh dalam zoo 3 ekor sejuta. Masya Allah. Zirapah 6 ekor 2 juta. Masya Allah. Kita dengar cerita kata peruntukan untuk beli binatang bubuh dalam zoo saja 10 juta. Badak beli dah. Badak beli lagi? Beli dah. Jangan jadi badak sudah. Tuan-tuan kena fikir. Allah Ta'ala bagi kat kita tanggungjawab.